muka Jamirul? Kat Saudi ni muka macam-macam. Arab yang ada muka macam-macam. Sebab dia negara yang orang semua negara tak duduk situ. Kat Mekah, kat Madinah, orang Afrika ada, orang Melayu ada, semua sekali. Sebab tu kat situ dia muka macam-macam. Okey, dah semua dalam buku? Ada semua. Ustazah ada buku? Okey. Memang cukup sementara. Okey. Okey, kita mula insya-Allah. Hayya nabda. Nabda insya-Allah. Insya-Allah. Apa nabda? Nabda insya-Allah. Nabda insya-Allah. Okey. InsyaAllah nabda kita mula. Boleh mula? Nabda? Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ada tu buku lebih situ. Mana tu? Ni pelajar paling besar. Ni isteri Ustaz. Jadi isteri Ustaz adalah pelajar paling besar. Mana-mana kelas pun isteri Ustaz dekat belakang. Pelajar paling besar sekali lah. Dan pelajar paling berani dengan Ustaz. Okey. Allah tasaffah safhah 15. Safhah 15. خلاص فتحتم صفحة 15. Dah buka? Semua dah buka? Okey. Al-wahdatul ula ma maknaha? Apa? Bahagian pertama. Al-wahdatul ula, bahagian pertama atau unit 1. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Okey. Alhamdulillah. Al-isti'adzatu wal basmalah. Okey, tajuk kita tajuk apa? Buku kita ialah subjek kita tafsir, tilawah dan tafsir. Tapi sebahagian daripada silsilah ta'limul lughah al-arabiyyah. Iaitu daripada buku-buku silsilah mengajar bahasa Arab. Tafsir yang kita belajar hari ini, kita belajar tafsir, makna dia, lepas tu kita gunakan ayat-ayat, kalimah-kalimah yang ada kat tafsir untuk buat ayat bahasa Arab. Dia masih lagi ada kaitan dengan bahasa Arab. Bukan tafsir dengar je tak. Kena hafal, kena belajar, kena cakap. Gunakan balik kataan-kataan dalam Quran tadi untuk bercakap. Gunakan vocab yang kita hafal tu untuk bercakap dan buat ayat dalam bahasa Arab. Buku ni adalah buku level, walaupun sama-sama level 1, mustawa awal, tapi biasanya diajarkan, kalau kursus ni diajarkan di last, bahagian akhir. Sebab kita dah takbir dengan tafsir ajar last, suar ajar awal. Tapi kita tak apa, kita guna semua. Suar pun kita belajar sekentak semua sekali. InsyaAllah. Okey. Al-isti'adzatu wal basmalah. Amirul, ma makna isti'adzah? Mal isti'adzah? Isti'adzah tu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, baca basmalah yang betul ke bismillah yang betul? Bismillah ke basmalah? Nama dia? Siapa kata bismillah? Kadang-kadang. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4. Siapa kata nama dia basmalah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa tak kata apa-apa? Okey, ada. Okey, basmalah nama dia. Bismillah lafaz dia. Boleh? Basmalah namanya. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah adalah lafaznya. Isti'adzah namanya. Lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh? Jadi kalau kita buat tajuk, kita ambil nama ke ambil lafaz? Ambil nama. Nama jadi tajuk, nama jadi maudhu', nanti isi kandungan nanti baru kita masukkan perkataan-perkataannya. Dia tajuk dia al-isti'adzatu wal basmalah. Okey, Ustaz beritahulah. Ingat tak ingat? Basmalah ni kenapa boleh macam tu? Tak sebut bismillah. Dalam ilmu bahasa Arab dah belajar tinggi nanti, dia ada ilmu dipanggil sebagai ilmu nahad. Satu pelajaran nama nahad. Nahad ni macam apa maksud dia? Nahad kalau kayu kita nahad, kita bentuk dia jadi macam bola lah. Bukan pertukangan apa sunitangan kayu tu. Bila kayu kita bentuk jadi bola, kayu kita bentuk jadi corak-corak, namanya apa? Ukiran. Nahad artinya ukiran. Dalam bahasa ada ukirannya. Ukirannya kat mana? Perkataan bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Jadi nak panggil takkan dia cakap tiap kali kata bacalah bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab kata panjang. Dia panggil basmalah. La haula wala quwwata illa billah. Panjang tak? Panjang. Nama dia apa? Hauqalah. Ini ambil je. Ambil Ustaz bagi maklumat tambahan. Catat untuk ilmu. Ada dalam buku pun tak apa. Hauqalah. Tadi basmalah. Daripada bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah atau haulaqah. Haulaqah la haula wala quwwata illa billah. Dia lafaz ke tak? Dia bukan ada makna pun, tapi dia meringkaskan kalimah yang panjang untuk jadi istilah. Istilah merujuk kepada la haula wala quwwata illa billah. Jumhur ramai ulama panggil hauqalah. Sebahagian ulama panggil haulaqah seperti al-Farra. Tak apalah, ambil je. Khilaf-khilaf ulama tu belajar kemudian lah. Tapi ada nama hauqalah. Hauqalah artinya apa? La haula wala quwwata illa billah. Hari ni kita belajar apa? Hauqalah ke basmalah? Basmalah. Isti'adzah dia bukan isti'adzah nama. Memang nama al-isti'adzah nama sendiri, bukan daripada nahad. Yang Ustaz sebut sekali adalah an-nahad. Nahad ni nak kita ambil perkataan yang asalnya tak ada makna pun. Cuma diambil daripada lafaz yang panjang dipendekkan. Tapi kalau isti'adzah memang ada bahasa Arab. Maksud isti'adzah, yasta'izu. Memang berasal dari bahasa Arab. Tapi ada lafaz-lafaz yang memang tak ada makna. Dia bukan tak ada makna, ada makna. Tapi perkataan tu diambil daripada lafaz yang panjang dipendekkan. Kita ukir perkataan tu. Contoh lain, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Panggil apa? Hayya 'ala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dalam orang panggil apa? Hayya 'ala. Okey, ambil 3 je lah. Ni ada banyak tapi bagi 3. Satu basmalah. Basmalah, Ustaz, basmalah ni makna dia macam mana? Dia tak ada makna. Basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim yang direngkaskan. Hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billah yang direngkaskan. Atau haulaqah. Lepas ni orang dengar baca hauqalah. Cuba baca hauqalah.
Hauqalah tu. Cuba baca hauqalah. Cuba baca basmalah. Cuba baca hayya ala. Okey. Dalam azan wajib atau tidak baca hayya ala? Azan. Wajiblah, mana boleh azan tak baca. Tak baca hayya ala solah, hayya ala falah. Azan tujuan nak panggil orang. Azan tu asalnya adalah untuk panggil orang pergi sembahyang, betul tak? Nak beritahu hayya ala solah, hayya ala falah. Yang awalnya mukaddimah adalah kalimah tauhid. Kita Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru hayya ala solah, hayya ala falah, dan hujungnya kalimah tauhid. Allahu akbar, la ilaha illallah. Hidup kita mula dengan tauhid dan juga kita mula jadi Islam daripada ucap kalimah la ilaha illallah, betul? Orang masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang mati baca apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan innalillah dah lepas. Jadi hidup kita bermula dengan tauhid dan berakhir dengan tauhid. Dalam hidup kita kena banyak ibadah. Ibadah kita ialah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu konsep azan. Tapi tajuk kita, Ustaz, basmalah Ustaz, tak cukup masa. Tengok balik. Al-isti'adzatu wal basmalah. Isti'adzah adalah nama bagi kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian ulama panggil awadzah untuk basmalah, tapi jarang diguna pakai, tak payah hafal, ambil ni dulu. Al-isti'adzah lebih famous. Ya, al-isti'adzah nama bagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana diambil? Diambil daripada maknanya. Isti'adzah minta perlindungan. Basmalah dari mana diambil? Diambil daripada an-nahad, iaitu direngkaskan kalimahnya. Itu jadi basmalah. Boleh? Sekarang boleh faham? Okey. Al-kalimatul jadidah. Kalimah-kalimah baru yang akan kita belajar hari ini. Tinggalkan dulu. Terus masuk ma'anil kalimat. Makna-makna kalimah. Kalimah apa? Kalimah dalam isti'azah. Kalimah-kalimah yang penting. Pertama, al-isti'adzatu. Yang dikatakan al-isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, jelas? Kedua, makna al-isti'adzah. Tadi lafaz isti'adzah adalah kalimah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makna al-isti'adzah adalah a'udzu, maknanya apa? Ini yang diterjemahkan ni. A'udzu, apa maknanya? A'udzu maknanya as'alullah ayyub'ida anni syarras syaitan. Itu makna a'udzu. Aku memohon, a'udzu. Maknanya berlindung. A'udzu bahasa Melayu maksud berlindung. Apa arti berlindung? Iaitu as'alullah, aku minta pada Allah, aku memohon kepada Allah ayyub'ida anni, agar dijauhkan dariku syarras syaitan, kejahatan-kejahatan yang dibawa oleh syaitan. Itu makna a'udzu. A'udzu, kita minta lindung daripada perkara yang kita takut. Perkara yang kita, perkara jahat. Perkara-perkara buruk. Itu makna a'udzu. Okey. Asy-syaitan atau bahasa Melayunya setan. Maknanya apa? Ismun adalah nama. Min daripada. Asma. Asma dekat belakang. Nama daripada nama-nama. Asma ni jamak kepada ismun. Ya? Kalau a'udzu artinya aku berlindung. Aku berlindung. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Okey, biasanya kita berlindung dengan yang dengan siapa? Contoh, kalau abang, siapa ada dua orang adik-beradik? Ada siapa yang sini ada abang di Samsung sikit? Abang tunjuk. Oh, mi kedat Samsung dengan adik contohnya. Dia kalau mi kedat nak buka nak kenakan siapa? Kenakan Uzair. Uzair nak lari berlindung belakang siapa? Belakang Abi, kan? Dia kedat rasa dia kuat. Kedat lari di belakang Abi.
Dia habis tengok berkedat. Takut sebab apa? Biasa orang melindung daripada yang kuat. Kita ni syaitan, kita nampak tak syaitan? Tak nampak, macam mana kena elak? Syaitan pun dekat hati kita. Macam mana cara kita nak jauh daripada syaitan? Bukan tak kat syaitan masuk botol, mana ada penipu semua. Kita tak ada kekuatan tu. Yang ada hanya Allah. Sebab tu untuk syaitan ni, kita tak ada kuasa tangkap syaitan, letak kat botol lah, arahkan syaitan sendiri. Tak. Orang yang belagak arah syaitan, sebenarnya dia hamba syaitan. Syaitan tipu je. Syaitan belagak je. Syaitan nak orang sesat. Jadi kalau orang pergi baca sikit kat syaitan kan, keluar. Syaitan takut. Itu berlakon. Tunjukkan gambar. Tengok muka guru aku. Takut tak? Takut. Syaitan ni bukan nak bantu. Syaitan nak sesatkan orang. Jadi orang jadi, agungkan guru ini, Tok Syekh ni lah, Habib ni lah, macam-macam lah. Sebab apa? Syaitan punya lakonan. Syaitan dimasuk kat badan orang, tujuannya apa? Untuk sesatkan manusia. Sebab syaitan tak ada makan gaji apa pun. Dia bukan makan duit kita. Dia bukan makanan kita. Dia cuma nak kita sesat. Sebab tu kita tak tengok apa syaitan buat lakonan dia. Sembelih, mati. Aku mati. Tolong. Ni semua tipuan syaitan. Cara nak selamat daripada tipuan syaitan hanya berlindung dengan Allah. Allah yang tahu. Sebab tu kita nak baca apa-apa, kita tak terpengaruh dengan lakonan syaitan sama sekali. Kita baca a'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah. Allah yang mengetahui. Allah yang hebat. Allah yang kuat. Allah yang berkuasa. Dan syaitan betul-betul takut bila kita berlindung dengan Allah. Tapi kalau orang berlindung, duduk belakang Tok Bomoh, ada hantu ni, Tok Bomoh tolong, pergi bergantung pada makhluk, dia sebenarnya telah tertipu dengan syaitan. Hanya Allah sahaja yang mampu melindungi kita daripada kejahatan syaitan. Faham? A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Okey. Syaitan ialah ismun, salah satu nama. Min asma'i, daripada nama-nama iblis. Nama iblis. Salah satu daripada nama-nama iblis. Jadi ini akil. Syaitan apa syaitan? Syaitan apa? Makhluk. Senang. Okey akil. Akil sini. Akil tu sini. Bawa saya dengan tu. Akil penat. Malam tahajud. Ustaz nampak. Dengan tu. Okey, akil duduk sini. Okey. Sandar lagi dah senang nak tidur. Depan sikit. Okey. Syaitan salah satu daripada nama iblis. Ini salah satu pandangan ulama yang mengatakan bahawa syaitan tu nama iblis. Dah betul lah. Iblis tu syaitan. Sebagian ulama kata syaitan tu sifat jahat. Sifat kejahatan. Siapa sahaja yang jahat nama dia syaitan. Jahat kat mana? Jahat tu macam orang kata jahat. Orang kafir bila masuk jihad, orang Islam pergi jihad, dia kata jahat. Jahat siapa jahat? Jahat artinya orang-orang yang menjauhkan manusia daripada Allah. Itu nama jahat. Ya. Nama dia. Nama dia iblis. Dalam Quran itulah kita minta jauh daripada syaitan. Allah kata musuh kamu syaitan. Pada tempat lain Allah kata musuh kamu iblis. Iblis tu musuh kamu yang utama. Ayat lain kata syaitan tu musuh kamu utama. Jadi sama tak orangnya? Samalah. Iblis tu syaitan lah. Syaitan tu iblis lah. Sebab dalam ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Adam. Allah kata iblis adalah musuh utama. Dalam ayat yang lain kata syaitan adalah musuh utama. Siapa? Iblis tu syaitan. Syaitan tu iblis. Kalau tengok kepada tu, syaitan adalah iblis. Iblis adalah syaitan. Cuma adakah syaitan tu hanya pada iblis sahaja atau pada yang lain juga? Ada perbincangan seterusnya. Syaitan salah satu daripada nama iblis. Kalau iblis confirm syaitan. Siapa iblis? Syaitan. Siapa syaitan? Iblis. Okey, siapa iblis tu? Kisah iblis apa dia? Yang tak nak sujud dengan
Tak nak ikut, yang lebih cepat dia kata, tak nak ikut perintah Allah. Sujud pada Adam tu perintah Allah. Kerana orang nampak sujud dengan orang pula. Sujud haram bila apa? Kita diharamkan sujud kepada selain Allah. Tapi kalau Allah yang suruh, kan yang haramkan kita Allah. Allah haramkan kita sujud pada selain Allah. Tapi kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala memang ada dan Allah suruh sujud, kita ikut tak? Ikut. Sebab kita hakikatnya bukan sebab sujud tak sujud. Hakikat asal kita ikut perintah Allah. Cara ikut perintah Allah paling utama adalah dengan sujud. Dan Allah tak bagi kita sujud pada mana-mana makhluk. Tapi untuk sebagai ujian Allah kepada seluruh makhluk pada zaman tu, Allah perintahkan sujud pada Adam dengan perintah Allah. Jadi iblis bukan masalah sujud. Masalah utamanya adalah tak nak dengar perintah Allah. Iblis salah faham. Kenapa nak sujud hormat dia? Dia buat daripada tanah, aku buat daripada api. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Allah yang suruh. Kalau ayah bergaduh, ayah kat Kedat minta maaf dengan Uzair. Bukan masalah Uzair itu hebat tak hebat, tapi sebab siapa yang suruh? Abi yang suruh. Ayah yang suruh. Jelas? Dan syaitan, jadi syaitan ni dia bermusuh dengan Nabi Adam. Ke musuh dengan Allah? Musuh Allah. Adam lah. Tapi hakikatnya kenapa dia direjam dan sebab dia jahat, dia lawan dengan Allah. Bukan cerita dengan Adam asalnya. Adam ni dia jealous, dia lawak dia ni. Tapi dia sebenarnya lawan dengan Allah, tak nak dengar cakap Allah. Kalau ayah suruh pergi minta maaf dengan adik, kan? Kita ni macam mana sekalipun tak suka, tak apa, rasa kita betul, dah ayah suruh, ikut tak? Ikut sebab kita hormatkan ayah kita. Begitulah dengan Allah. Okey, jelas? Okey. Ar-rajim. Ar-rajim apa maknanya? Dirjam. Apa tu dirjam? Ambil kayu, 4 kepala dia. Tusuk. Tusuk kat mana? Kat bawah. Itu bukan rejam, itu sula. Itu sula. Itu cerita-cerita. Ar-rajim dalam bahasa makna sebenar adalah orang yang dimurkai kerana atau orang yang jauh daripada rahmat Allah. Maksud rajim bukan rajam bahasa Melayu. Syaitan yang dirajam. Artinya apa orang Melayu? Oh, kena baling dengan orang. Bukan syaitan kena baling. Bukan syaitan kena sula. Maksudnya ar-rajim, syaitan yang dirajam artinya yang tidak orang syaitan yang jauh daripada rahmat Allah. Itu ar-rajim. Cuma bahasa Melayunya kita terjemahkan ar-rajim jadi susah. Jadi maksud ar-rajim adalah yang jauh. Itu al-ba'id an rahmatillah. Sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Allah tak kasih, jauh sangat. Nak kata sayang, sayang tak dengan syaitan. Bukan sangat sayang, saya tak sayang. Jauh sangat, tak adanya nak sayang. Musuh Allah. Mengata sayang tak dengan Minah. Jauh sangat, kata. Jauh tu apa? Bukan sakat tak sayang, tapi dia jauh. Bukan sakat Allah tak rahmat dia, tapi dia sangat jauh daripada rahmat Allah. Jelas? Okey. Orang yang buat dosa, makhluk yang buat dosa, Allah sayang pada dia atau tidak? Orang yang buat dosa, Allah sayang tak sayang? Masih buat dosa, Allah sayang tak? Allah mana sayang orang buat dosa? Allah sayang orang yang buat ibadat, betul tak? Yang bertaubat. Allah rahmati. Tapi Allah tak kata dia jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau dia buat jahat banyak sangat sehingga jauh dari rahmat Allah, dia macam syaitan. Untuk orang jahat sangat, maksudnya dia syaitan dari kalangan manusia. Tapi kalau orang baik buat salah, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang lupa, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat benda yang jahat secara tak sengaja, kita masih berada di antara hamba Allah yang buat salah sentiasa bertaubat, bukan orang yang jauh dari rahmat Allah. Masih rahmat Allah, tapi waktu buat salah Allah tak sayang. Waktu buat betul Allah sayang. Jelas? Bila kita baca Quran, Allah sayang tak sayang? Kita tidur dalam kelas, Allah sayang tak sayang? Okey, sayang tak sayang tidur dalam kelas? Allah sayang sikit-sikit. Datang kelas mau okey dah daripada tidur kat asrama?
Okey. Atau tidur kat rumah, tak datang kelas, lebih baik datang kelas. Tapi lebih baik kalau kita belajar betul-betul. Okey. Kemudian makna dapat dah? Lepas ni apa nak tahu siapa yang tulis, siapa yang faham tak faham, Ustaz tanya balik ni semua ni. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yaqra'ul muslim, seorang muslim membaca al-isti'adzata, al-isti'adzah qabla, sebelum ayyabda'a, memulakan, biqiraatil Quran, sebelum dia baca Al-Quran. Bila kita baca isti'adzah? Sebelum baca Al-Quran. Ini salah satu daripada waktu kita disuruh untuk baca isti'adzah. Okey, selesai. Terus lagi. Isti'adzah selesai. Masuk al-basmalah. Apa dia al-basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah. Tu basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-basmalah, apakah makna al-basmalah? Baru kita syarahkan. Makna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kenapa dengan tiba-tiba? Kenapa sebut dengan nama Allah? Ayat tak tergantung ke? Dengan Uzair yang handsome. Tergantung tak? Dengan Wasim yang kuat. Mesti ada kalimah yang bukan tergantung, yang tak disebutkan. Dia ayat mesti sempurna. Ayatnya ada kata abda'u, aku memulakan, bismillahirrahmanirrahim, aku memulakan kerjaku ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ada ayat yang tak disebutkan, iaitu maknanya aku memulakan abda'u. Nampak tu? Jadi makna bismillah, makna dengan nama Allah adalah aku memulakan kerjaku dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gariskan kalimah abda'u tu. Abda'u tu sebenarnya kalau baca penuh, tapi kita sebabkan Quran tak sebut, jangan pandai-pandai tambah abda'u kat depan. Abda'u baca kat mana? Kat kitab tafsir. Nak tafsirkan bolehlah ke maknanya abda'u. Tapi kalau baca Quran, jangan masukkan lafaz tafsir. Jangan pula lepas ni Allahu Akbar jadi imam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Amboi. Mentang-mentang dah belajar tafsir nak ubah Quran, tambah Quran. Tak boleh. Mana boleh ubah? Makna betul pun tak boleh. Sebab apa? Quran ni zikrullah. Kalamullah. Kalamullah dan zikrullah. Mana boleh ubah? Sama juga orang. Kalau nak azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, tambahlah asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Kita mandai-mandai pula dia tukar. Bab zikir, bab doa, bab ayat Quran, bab doa tak, doa kita nak minta. Bab zikir, bab ayat Quran, boleh tak tambah-tambah? Tak boleh. Sebab zikir mana kita tahu nak puji Allah. Sebab itulah kita baca Quran tetap bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Quran kita hanya jumpa bismillah. Tapi dalam kitab tafsir kita jumpa abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sebab kitab tafsir nak fahamkan kita maknanya. Sebab tu maksud dengan. Ada kalimah awal. Aku memulakan. Abda'u. Aku memulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mulakan apa? Mulakan kerja lah. Kalau kita nak bismillah masa sebelum baca Quran, aku memulakan bacaan Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan, aku mulakan dengan bismillah. Makan. Kalau masa buat kerja, masa memandu, kita nak masuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita memandu. Aku memulakan pemanduanku dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha. Jelas? Jadi ada fi'il yang dibuang, bukan dibuang, yang tak disebutkan, yang dinamakan dengan yang berasal, yang berbunyi abda'u pada asalnya. Jelas makna bismillah? Sebab itu kita bismillah. Yaqra'ul muslim, seorang muslim membaca bismillahirrahmanirrahim.
Okey, contoh. Contoh kita bahasa Melayu ada tak kita perkataan kita tak sebut? Contoh. Siapa nama awak? Syamil. Kenapa Syamil je? Sepatutnya jawab, nama saya Syamil. Betul tak? Jawapannya betul, nama saya Syamil. Sebab soalan, siapa nama awak? Nama saya Syamil. Itu awak ayat penuh. Tapi kita tak payah sebut. Sebab apa? Orang dah tahu. Cakap panjang-panjang buat apa? Orang dah faham. Jadi kita ada perkataan nama saya Syamil, kita ringkas saja. Syamil. Sebab apa? Sebab sebut Syamil je, dengan orang baca, orang tengok soalan dengan jawapan, orang tak sebut Syamil pun dah cukup. Sama juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah sebut abda'u. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Difahami. Sebab ayat Quran ialah ayat yang dipanggil sebagai jami' atau jawami'. Lafaz Quran tak ada satu huruf pun yang Allah tambah kecuali ada makna dan ada keperluannya. Kalau tak perlu, Allah takkan panjangkan. Faham? Jami'. Jami' atau jami', perkataan yang jami' ialah lafaz-lafaz yang bukan orang nak berjela. Orang cakap Nabi yang boleh dengan kalam jami' hanya kalamullah dan juga kalam Nabi SAW. Allah tak turunkan Quran kecuali tiap-tiap lafaz dan hurufnya mengandungi makna dan hikmah. Kalau cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Tak abda'u. Sebab tu kita kata tak ada satu tambahan, tak ada satu ayat tambahan dalam Al-Quranul Karim. Boleh tak kita kata ayat ni sebenarnya sampai sini je Allah tambah lagi. Allah tak ada tambahan Quran. Dalam Quran tiap-tiap huruf, tiap-tiap perkataan ada makna dan ada hikmah. Sebab tu Allah tak sebut abda'u bismillahirrahmanirrahim. Allah tak ajar saja. Allah terus ajar Bismillahirrahmanirrahim kerana difahami sebenarnya. Dalam otak kita dah faham dah. Bismillah tu je orang nak buat benda. Faham? Okey. Yaqra'ul muslim Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwalis surah, pada awal surah. Semua surah. Kecuali khilaf berlaku pada surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah. Surah yang lain kita baca bismillah. Jadi contoh, kita nak bawa dalam surah witir 3 surah serentak. Kita baca, kita mula dengan baca kita baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu kita nak baca surah Al-Falaq. Perlu tak baca bismillah? Perlu. Sebab apa? Awal surah. Lepas tu kita nak baca pula An-Nas. Perlu tak baca bismillah sebelum baca An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas? Perlu, sebab awal surah. Jadi nak baca Qul huwallah pun baca bismillah, nak baca Al-Falaq pun baca bismillah, nak baca An-Nas pun bismillah. Cuma ulama beza pandangan nak baca kuat ke perlahan. Jelas? Kuat ataupun perlahan. Sebab bismillah dibaca pada awal surah. Fadal. Ya. Salat witir ada 2 cara. Ikhlas sahaja pun boleh. Riwayat yang sebut 3 pun ada riwayatnya yang mencapai level hasan. Jadi kalau kita baca 3, nampak orang baca 3, jangan cakap ini bidah. Tak. Tapi yang paling banyak dilakukan adalah dengan cukup dengan baca Al-Ikhlas. Bismillah. Bismillah dalam Fatihah. Baca kuat ke baca perlahan? Masa solat jahar, baca kuat Bismillahirrahmanirrahim ke baca perlahan? Siapa kata kuat? Angkat tangan, jangan malu. Salah jangan tak jadi ahli bid'ah. Ada 2 orang. Siapa kata perlahan? Okey, ramai kata perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, kuat sunnah Nabi SAW. Perlahan sunnah Nabi SAW. Sunnah ada 2 wajah. Bila dua-dua Nabi buat, artinya dua-dua tak salah. Cuma ulama khilaf yang mana lebih banyak kena buat, yang selalu, yang mana sekali-sekala. Ulama yang betulnya, yang rajihnya, sepatutnya yang dipegang oleh mazhab dalam pandangan mazhab Hambali, dia kata banyak kalau solat sepatutnya banyak baca perlahan. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang-kadang boleh kuatkan. Itu mazhab apa?
Hambali, dan kaul ni kaul yang rajih, kaul yang ada sokongan dalil yang kuat. Mazhab Syafi'i berpandangan dalam masalah ni. Kata kebanyakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekala perlahankan. Boleh perlahankan sekala. Jadi bukan mereka berbeza pandangan kata boleh baca Bismillah kuat atau perlahan. Bukan itu. Semua tahu Bismillah tu boleh baca perlahan dan boleh kuat. Kerana kedua-dua hadis adalah sahih. Cuma yang mana lebih selalu yang patut diamalkan. Jelas? Okey. Selesai. Habis tafsir. Sekarang latihan. Tengok at-tadribul awal. At-tadribat. Apa makna tadribat? Siapa apa dia? At-tadribat. Latihan. Kalau kita berlatih, Arab jaga apa? Hayya natadarrab. Natadarrab, kita berlatih. Natadarrab. Tadribat, latihan. Kalau kita berlatih, jom latih main bola basketball. Yallah, natadarrab nal'ab kurratus sallah. Kurras sallah ni basketball. Natadarrab, kita berlatih. Kita nak lawan besok dengan madrasah Baitul apa? Baitul Majlis. Baitul Muqaddis. Oh, jauh. Ada madrasah Baitul Muqaddis. Nak lawan madrasah je pun main bola, takkan dah pergi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis lawan tembak. Baitul apa? Baitul Salam. Hebat. Okey, Baitul Rahmah lawan Baitul Salam. Bagus. Ada baitul banyak bait kat sini. Baitul Ihsan. Baitul Ihsan lah senang, sama. Baitul Salam orang tua-tua. Ngelaklah orang muda kecil lawan orang tua-tua. Nak lari pun penat. Kan? Okey, kata Baitul Rahmah nak lawan dengan Baitul Ihsan. Okey? Baitul Ihsan ada pasukan dia. Ta'al, natadarrab. Indana musabaqah. Jom kita buat latihan. Natadarrab. Jom kita buat latihan. Kita ada pertandingan. Jelas? Natadarrab artinya kita berlatih. Ni lepas ni nak lawan petang kan? Kan Ustaz Mubarak hebat main badminton. Siapa lawan Ustaz semalam? Syamil lah lawan Ustaz semalam. Arjuna dengan Rafizi. Rafizi cakap, lawan. Ta'al natadarrab. Jom kita buat latihan. Mak petang nanti kita lawan dengan Ustaz Mubarak. Contoh kan? Ta'al natadarrab. Jom kita buat latihan. Atau hayya natadarrab. Ambil kalimah natadarrab. Okey. Sekarang balik at-tadribat. At-tadribat, latihan-latihan. Kenapa ada bats? Sebab ada banyak latihan, bukan satu je. At-tadribat, latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan pertama. Istami' waraddid. Dengar dan ulang. Sebab tu saya kata raddidu ma'i, ulang bersama saya. Raddid artinya ulang. Istami', dengar. Raddid, ulang. Okey, lepas ni kalau kawan kita cakap, kita ada dua. Satu isma', yang kedua istami'. Apa bezanya? Muhammad, isma'. Muhammad, dengar aku cakap ni, isma'. Kita kata istami'. Istami' artinya dengar betul-betul. Apa beza isma' dengan istami'? Isma' artinya dengar. Istami' dengar betul-betul. Jelas? Apa makna isma'? Dengar. Isma'. Orang Arab selalu sebut kalau nak bercakap, dia suruh orang dengar. Yallah Arjuna, isma'. Agulak. Aku nak cakapkan satu. Aku nak beritahukan sesuatu. Dia kata isma'. Tapi kalau dia serius, suasana serius, istami'. Dengar betul-betul. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u ka fastami'u lahu. Bila ada orang baca Quran, dengar betul-betul. Wa ansitu, dan diam bersedia untuk taat. Dengar betul-betul. Istami'u, dengar betul-betul. Isma', dengar. Kat sini ada tak mustami'? Ada yang kat rumah mustami'. Ada peserta mustami' yang tak ikut periksa, dia dengar. Tapi bukanlah dengar main-main. Mustami', bukan kata sami'. Mustami' orang yang dengar betul-betul. Nak belajar juga, cuma tak nak buat ada kerja banyak ke, tak nak buat latihan ke, tak nak. Jadi nama mustami'. Okey, mustami' artinya dengar betul-betul. Sebab tu dia tak sebut
Istami'u jayidan. Tak sebut jayidan. Istami' artinya dengar betul-betul. Waraddid dan ulang. Okey, al-mudarris. Nombor 1 tu. Al-awwal, al-mudarris. Siapa al-mudarris? Mudarris pelajar? Cikgu. Al-mudarris guru. Ada 2 dialog. Pertama, guru. Yang kedua, at-talib. Apa talib? Pelajar. Okey, sekarang guru baca, pelajar ikut. Okey, sekarang ikut ramai-ramai. Siapa tak ikut, Ustaz bagi makan pisang. Okey, siapa yang ikut arahan, Ustaz bagi hadiah pisang hari ni Siapa suka makan pisang? Oh, ramai suka pisang. Okey. Lepas ni Ustaz bagi hadiah makan pisang. Okey. Ikut Ustaz Bersedia? Tengok buku. Okey, baca ikut Ustaz. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 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 Mal isti'adzah? Apa tu isti'adzah? Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Syamil, mal isti'adzah? Faham? Sebab tu dia suruh hafal. Kita belajar nak jawab. Okey. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas ni kalau saya tanya apa dia isti'adzah, mal isti'adzah, jawab dia al-isti'adzatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh? Okey, yang kedua. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda bi qira'atil Quran. Okey, ulang. Yaqra'ul muslim. Kenapa Ustaz matikan? Kalau nak baca muslimu boleh juga, tapi sebab Ustaz nak mudahkan. Berhenti boleh, matikan. Tapi kita tahu, dalam kepala tahu, yuk muslimu. Bukan berhenti, bukan matikan sebab tak tahu baris. Matikan sebab kita nak bunyi dia. Kalau kita berhenti, mati. Tapi dalam kepala tahu. Contoh kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Kita berhenti. Bukan bererti tak tahu makna baris nun. Faham? Kita belajar nahu, kita belajar semua, perlu tahu baris. Tapi kalau sebut, tak semestinya sebut. Sebab tu kalau orang kata, cuba baca sambung. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Oh, boleh pun. Kenapa tak baca baris? Ya, bercakap tak perlu sebut baris. Bercakap biasa. Bila habis kat hujung, matikan. Tapi kita bukan tak tahu. Jelas? Ada orang matikan sebab dia tak tahu baris. Ada orang pula cakap Arab, semua. Madrasatun, qalamun. Sampai bila, kenapa orang Arab bunyi tak bunyi tonton? Kita bahasa Melayu siap-siap bunyi. Kita belajar bahasa Arab, kita hafal kan? Madrasatun, qalamun. Apa lagi? Maktabun, qaruratun. So, semuanya mizyaun, ruzzun kan? Tapi kita boleh, kenapa orang Arab tak bila dengar orang Arab cakap, tak bunyi pula on. Masa bercakap tak perlu. Masa bercakap, bila ayat tu bersambung, bunyikan. Tapi kalau berhenti saja, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Matikan. Tapi otak kita tahu. Dalam kalau dibariskan maknanya mi.
Tafadhal. Okey. Jelas? Okey, yaqra'ul muslim. Ulang balik. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Kalau kita nak belajar boleh dalam hidupkan yang belakang. Kalau bercakap boleh buat pilihan. Okey, yaqra'ul muslimu al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Seorang muslim yaqra'ul muslim. Seorang muslim membaca. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata. Okey. Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Okey, biar laju serentak. Boleh? Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Ulang balik. Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Maknanya seorang muslim membaca isti'adzah. Okey, dengar betul. Dengar, ulang. Ustaz baca satu-satu. Satu-satu. Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Yaqra'ul muslimul isti'adzata. Okey. Masa belajar sekarang Ustaz sebutkan baris dia. Sebab supaya kita tahu baris. Nanti masa bercakap boleh isti'adzah saja. Boleh? Yaqra'ul muslimul isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yaqra'ul muslimul isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Anas, mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? Irfa' sautak. Okey. Qiraatul Quran. Maknanya apa? Seorang muslim baca isti'adzah sebelum dia memulakan bacaan Al-Quran. Kenapa kita hafal ni? Kejap lagi Ustaz tanya, bila orang muslim baca al-isti'adzah? Sekarang yang kita hafal sekarang, yang kita baca ulang-ulang adalah jawapan kepada soalan-soalan Ustaz selepas ni. Sebab tu kena mahirkan. Boleh? Kena dengar betul-betul, sebut, ikut dan cuba masukkan dalam kepala. Boleh? Yaqra'ul muslim al-isti'adzah. Sama. Cuma abda' tu saya. Muslim dia. Mana seorang muslim artinya dia lah. Seorang muslim. Kalau kata saya, abda'u. Saya mulakan. Kalau kita baca bismillah, maksudnya kita yang baca. Abda'u. Aku memulakan. Dari yabda'u, dia memulakan. Okey. Seorang muslim, seorang muslim itu dia memulakan bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ulang balik. Yaqra'ul muslimul isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Ismul Karim Taqiyuddin. Taqiyuddin mal isti'adzah? Okey. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rafizi, mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? Mata. Mata artinya bila. Kalau saya kata ma, apakah? Kalau saya kata mata artinya bila. Okey, ulang balik. Rafizi, mal isti'adzah? Mal isti'adzah? Isti'adzah tu apa? Mal isti'adzah?
Bismillahirrahmanirrahim. Mal isti'azah? Al-isti'azah tu bismillah. Saya dah record dah. Al-isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan kat atas tu. Okey. Kalau saya tanya mal isti'azah, jawapannya al-isti'azah tu bismillah. Al-isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey? Kalau saya tanya mata, bila? Mata yaqra al-muslim al-isti'azah? Bilakah seorang muslim baca isti'azah? Jawapan dia yaqra al-muslim al-isti'azata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Okey, sekarang tutup buku biar. Tutup. Tutup. Jangan tengok buku. Tutup semua. Okey, ikut Ustaz. Sama-sama tak tengok buku. Al-isti'azatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqra al-muslimul isti'adzah qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Al-isti'adzatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqra al-muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Al-isti'adzatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqra al-muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Amirul, mal isti'adzah? ما الاستعاذة؟ ليس البسملة. ليس البسملة. الاستعاذة. ما الاستعاذة؟ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان. Tak, Amirul bukan tak tahu. Macam Ustaz tadi, Ustaz sebut isti'aذah sebut basmalah. Asma, mal isti'aذah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau nak jawab penuh, sebab tu kalau antum belajar di subjek takbir, penuh sebutnya. Subjek takbir kan sebut penuh. Ya Ustaz, ismahli an adhaba ilal hammam. Tapi kalau belajar dengan Ustaz, senang je. Astagfirullah ya Ustaz. Aku minta izin. Oi, cepat sangat nanti dulu. Nak bagaimana? Kita nas? Betul-betul tak boleh nak ni? Boleh kompromi ke tak? Tak, jalan-jalan. Fadal. Okey. Tutup. Kunci tu, kunci. Okey, kalau dengan Ustaz senang. Sebab subjek takbir ialah buat ayat. Biar ayat tu penuh. Boleh? Tapi kalau dengan Ustaz, komunikasi. Komunikasi ni kadang-kadang kita ringkas je. Macam Ustaz tanya Asma' tadi. Mal isti'azah? Kalau penuh, al-isti'azatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Tapi kalau sebut, Ustaz tanya, mal isti'azah? Antum terus jawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah ke salah? Betul lah. Tak salah. Itu maksudnya jawapannya ringkas. Cuma kita sekarang, kita baca ikut buku. Buku disuruh jawab dengan lafaz yang penuh. Okey? Jadi al-isti'azatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Okey, Asma, mal isti'azah? Al-isti'azatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang balik, mal isti'azah? Okey, masya-Allah. Amirul, mal isti'azah? Al-isti'azatu, mal isti'azah? Okey, kena sebutkan kalimah al-isti'azatu dulu. Al-isti'azatu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal isti'azah? Okey. Taqiyuddin. Mana Taqiyuddin? Taqiyuddin. Sebab panggil Taqi, kawan panggil Taqi ke Taqiyuddin dia nama penuh? Taqi. Taqi pun makna dia bagus. Taqi orang bertakwa. Taqi artinya orang yang bertakwa. Betul saya panggil Taqi tak salah Boleh? Okey. Okey, Taqi. Mal isti'azatu? Okey, baguslah. Korang ni semua otak Ustaz.
Nak cuci muka? Kotor ke? Ngantuk? Okey, boleh. Silakan. Okey. Al-isti'adzatu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, tak apalah. Tak kisahlah. Sorry. Saya kata tulis. Ustaz tak tulis kecuali benda yang perlu saja. Sekarang dengar. Dengar betul-betul. Okey. Miqdad. Mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? يقرأ المسلم الاستعاذة متى؟ قبل sebelum. Qabla itu sebelum. Ingat sebelum. Qabla am ba'da? Qabla ke ba'da? Qabla. Ba'da mana ba'da? Setelah. Jadi nak baca isti'azah ba'da ke qabla? Okey, qabla am ba'da? Qabla. Am tu ke? Atau. Okey. Yaqra al-muslim al-isti'adzata qabla. Qabla mana? Sebelum apa? Okey, qabla ayyabda'a. Qabla ayyabda'a. Apa? Ni biasa. Qabla ayyabda'a. Semua ingat Qabla ayyabda'a. Sebelum memulakan. Bi qira'atil Quran. Okey. Yaqra'ul, okey, Ustaz tanya semula. Miqdad. Mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? Qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Tapi kalau buat ayat penuh, ulang balik ayat Ustaz. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yang paling penting sekali qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Itu jawapan dia. Tapi kalau ulang balik soalan ayat penuhnya, yaqra'ul muslim al-qira'ata yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Okey, saya ulang tanya lagi. Rafizi, mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? Bi qira'atil Quran. Okey. Akhilah sah? Mata yaqra'ul muslim al-isti'adzata? Irfa'i sautak. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla. Okey, ikut Ustaz. Qabla. Mana sebelum? Ayyabda'a. Memulakan. Qabla ayyabda'a. Okey, sebelum memulakan. Okey, qabla ayyabda'a bi qira'atil Quran. Membaca Al-Quran. Okey, qabla ayyabda'a bi qira'atil Quran. Kuat-kuat. Qabla ayyabda'a bi qira'atil Quran. Qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Baik, mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah? Okey, ada yang jawab terus qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Betul lah tu. Tapi nak ulang balik. Yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda'a bi qira'atil Quran. Yang penting kalau yang terus ulang, terus jawab qabla an yabda'a bi qira'atil Quran, tu betul lah tu. Faham lah tu maksudnya. Cuma dia tak nak ulang balik. Sebab nak bercakap, kita cakap ringkas. Dan nanti malah nak buat ayat panjang. Tapi sebab kita belajar dalam buku suruh buat ayat panjang, kita baca ayat panjang. Tapi kalau jawab ringkas qabla an yabda'a bi qira'atil Quran, boleh tak? Faham tak? Faham. Cuma dalam periksa. Kalau periksa nak jawab ringkas ke jawab penuh? Jawab penuh.
Jadi pemeriksa tengok mata yaqra'ul muslim qabla mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah. Jawapan dia yaqra'ul muslim al-isti'adzata qabla an yabda' bi qira'atil Quran. Tapi kalau borak aja kat luar, mata yaqra'ul muslim al-isti'adzah qabla an yabda' bi qira'atil Quran. Faham? Ni je. Hari ni 2 ni je. Banyak lagi nak guna belajar. Darsul awal tak habis. Darsul awal mungkin 2-3 kali. Kita habis masuk ke? 1:26. Kita habis pukul apa? Kedua. 1 apa? 1:20. Lebih 6 minit. Okey. Sampai sini saja. Okey, ni kerja rumah. Okey, kerja asrama pun boleh. Kerja asrama. Sini siapa yang ulang alik? 1, 2. Siapa lagi? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ulang alik. Yang duduk asrama. Okey. Lepas ni kalau saya tanya, ada pelajar khariji, dakhili. Yang khariji yang luar, pelajar luar. Dakhili pelajar dalam. Pelajar duduk asrama. Nanti kita akan belajar nanti. Bolehlah saya masukkan ni, okey? Man minkum tulab khariji? Siapa yang duduk kat luar? Man minkum tulab khariji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku belajar. Okey, 6 orang. Kebanyakan duduk asrama. Okey, sampai sini saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa kerja rumah. Kerja rumah ni perkataan ni kena hafal 2 ni. 1, 2 ni kena hafal. Bukan hafal macam hafal Fatihah. Tapi ayat tadi. Kalau saya tanya lepas ni isti'azah tu apa? Boleh jawab tak? Boleh, insya-Allah. Dan bila baca isti'azah boleh jawab. Ni kerja rumah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.